Traditionally, dogs have been seen as impure and Muslims have been advised to avoid contacts with dogs. In an Islamic country like Malaysia, it is very unusual but possible to see Muslims walking with their own dogs. Today's story brings us all the way to the outskirts of Alor, where an old Muslim couple look after more than 500 stray dogs and cats. Nabi SAW ada sebut satu hadis tentang babi ni, anjing ni. Nabi kata man iqtana qalban li ghairi saydin aw hirasatin nuqisa min amalihi qirat. Nabi SAW kata barang siapa yang bela anjing bukan kerana berburu dan juga untuk penjagaan. Maksudnya dia jaga kita, jaga rumah kita, nak kawal kita. Kalau kita orang tua berjalan tu takut ada orang kacau, dia boleh kawal kita sebagai contoh. Nuqisa min amalihi qirat. Akan dikurangkan amalan sebanyak satu qirat. Satu qirat ni diumpamakan dengan 2 bukit Uhud. Lebih kurang lah, tu pahala kurang. Jadi di sinilah kebanyakan ulama mengatakan berburu boleh kalau kita nak bela anjing. Yang keduanya untuk penjagaan. Dan ini berlaku di kalangan orang Arab. Lepas tu kalau kita pergi kat negara Arab, contoh Mesir, kita akan jumpa separuh-separuh orang tua, dia pergi masjid pun bawa anjing. Jangan terkejut. Pergi masjid bawa anjing. Kalau kat Malaysia ni, orang Malaysia akan tuduh pluralisme lah. Kalau fikrah macam Hasan Ali mungkin kan, macam pembela ni kata ini ada agenda pluralisme. No, ini bukan pluralisme. Arab tu pun tak tahu apa benda pluralisme pun. Dia bawa anjing tu bukan kerana pluralisme. Bukan, dia bawa tu sebab penjagaan. Jadi sebenarnya anjing ni kalau kita nak bela dalam base 2 perkara ni boleh. Tapi pusat ada 2 perkara ni je. Dia ada satu hadis yang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita berkaitan dengan seorang perempuan penzina. Yang dia berjalan-jalan, dia nampak ada seekor anjing. Perempuan tu nampak seekor anjing yang haus. Dia jilat pasir basah sebab dia haus. Perempuan tu timbul perasaan kesian. Bila kesian, dia pun masuk dalam telaga. Dia pun ambil air bubur dalam kasut. Lepas tu dia gigit. Dia pun naik atas telaga. Dia pun bagi kasut. Air kasut tadi dekat anjing. Anjing tu jilat. Dia tengok anjing tu jilat air. Selesai jilat, puas, dia pergi. Baru perempuan tu meneruskan perjalanan. Nabi Muhammad kata Allah Ta'ala ampun dosa perempuan ni. Allah Ta'ala boleh ampun dosa perempuan ni semata-mata kasih sayang dia kepada seekor anjing. Nabi Muhammad pernah sebut Ar-Rahimuna fil ar yarhamuhum man fis sama. Orang yang berkasih sayang di dunia ni, nanti segala makhluk-makhluk di langit akan memberikan sayang mereka kepada kita. Kalau kita berkasih sayang di dunia. Hatta dengan anjing sekalipun. Jadi, kita nak perasaan sayang pada anjing itu sendiri, itu sebenarnya tak salah. Tak salah. Bahkan diberikan satu pahala yang besar pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Yang kedua, bila orang timbulkan tentang larangan, dia larangan Quran ni, dia takkan, Quran ataupun hadis, dia takkan larang saja-saja. Larang mesti ada sebab. Jadi, kenapa dilarang? Selalunya larangan ni melibatkan pada kesihatan. Contoh macam, selalunya lah, macam contoh melibatkan binatang. Sebagai contoh, Nabi Muhammad pernah larang. Nabi Muhammad SAW pernah suruh pada kita kalau nampak cicak kita kena bunuh. Kenapa? Sebab cicak itu dia akan memberi implikasi kesihatan yang buruk pada tubuh badan manusia. Maka tidak heran disuruh bunuh. Jadi serupa juga anjing. Kenapa dilarang masuk di rumah? Mungkin ada faktor-faktor kesihatan. Faktor tu je lah. Tapi adakah semua anjing yang boleh memberi implikasi kesihatan? Tak semestinya. Maknanya ada, kena diklasifikasikan balik. Anjing bagaimana? Kan? Sebagai contoh, orang ulama pernah didebat tentang Nabi kata kalau lalat tu terbang, lalu jatuh dalam minuman, kita jangan terus buang, tapi kita kena cul. Salah satu sayap tu adalah racun, salah satu sayap tu adalah penawar. Benda ni didebate oleh ulama. Ulama bahas tentang hadis ni. Dia perbincangan tu akhir sekali keputusannya, dia bukan semua lalat begitu. Dia ada lalat-lalat tertentu. Jangan kita, semua lalat begitu. Langau pun okey. No, dia bukan macam tu. Sebab mungkin, kalau langau tu nak kata ada unsur penawar tu agak mustahil tu. Kan? Jadi para doktor pun membuktikan ni, itu mustahil. Rupa-rupanya lalat macam mana? Lalat yang selalu duduk dalam hutan. Lalat yang dia tak terlibat dengan najis-najis. Macam tu yang masuk kan? Maknanya dia perlu ada diklasifikasikan. Lalat yang bagaimana? Serupa juga anjing yang bagaimana? Adakah anjing tu yang boleh mendatangkan implikasi kesihatan ataupun tidak? Itu sebenarnya perbincangan bila disebut tentang anjing. Yang ketiganya kalau kita nak sebut tentang anjing, soal basuh tak basuh.
Dia hanya Syafi'i yang kata kena basuh. Sebab dia kata kalau air liur najis, bila anjing, Nabi kata idza walagal kalbu fi ina'dikum falyaghsilhu sab'a marat ulahun nabi turab. Bila anjing jilat bekas air kamu nak guna bekas tadi, kamu kena basuh balik 7 kali basuh, salah satu air tanam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafi'i kata air liur anjing itu pun dah kena basuh, badan lagi-lagi lah kena basuh. Itu ujar Syafi'i. Tapi pandangan itu ditolak oleh majoriti ulama lah. Maksudnya Syafi'i sahaja berpandangan sedemikian, tapi kebanyakan ulama tidak mengatakan sedemikian. Ulama lain mengatakan, macam contoh dalam mazhab Hanafi, dia mengatakan najis itu hanya air liur, badan tak kena basuh. Tapi dalam mazhab Maliki pula, ni menarik. Mazhab Maliki kata najis ini nak membersihkan mesti ada 3 perkara. Mesti tidak ada warna, rasa dan bau. Sekarang ni air liur anjing tak timbul 3 perkara ni. Macam mana boleh kata basuh 7 kali? Dalam pembasuhan najis ni, dia cukup kalau kita basuh, hilang bau, rasa 3 perkara ni hilang, maka dia bersih. Tak kira 7 kali ke 8 kali ke 3 kali ke sekali. Kalau kau buat apa pun tinggal hilang 3 perkara. Hatta guna tisu sekalipun, contoh. 3 perkara ni hilang, maka sudah bersih. Yang ni Nabi sebut spesifik, mesti 7. Kenapa? Kata imam ulama mazhab Maliki kata, ini dipanggil at-ta'abbudi. Amalan sunat sahaja. Basuh tu sunat, untuk nak ambil fadilat kelebihan. Tu je, tak lebih pada tu. Tu hujah dalam mazhab Maliki lah. Jadi sebenarnya bekasan anjing itu sendiri, benar, kalau kita minum, benar-benar akan mendatangkan implikasi kesihatan ataupun tidak, itu perlu dibahas balik. Dan kalau benar, memang tak boleh. Tapi kalau tak benar, tak mendatangkan implikasi kesihatan, maka dia dibenarkan. Begitu. Wallahualam. Dia riwayat tentang malaikat tak masuk rumah tu ada. Tapi malaikat ni kita jangan faham Jibril je. Malaikat ni banyak. Malaikat ni banyak. Dan cumanya, ada satu yang panggil malaikat rahmat. Malaikat yang beri rahmat. Cuma, anjing bagaimana? Tu soalan dia. Adakah Nabi larang tu kerana semata-mata anjing ke dalam rumah, ataupun anjing yang mendatangkan implikasi kesihatan tadi? Yang duduk dalam rumah akan memberi implikasi kesihatan, maka Nabi Muhammad kata ni malaikat tak masuk. Sebab apa? Sebab menggambarkan kita tu jangan terlibat dengan anjing tersebut yang boleh mendatangkan implikasi kesihatan yang buruk pada kita. Dia kena bahas balik. Macam mana jadi masuk oleh Nabi. Sebab Nabi Muhammad dia tidak akan larang sesuatu mesti ada sebab. Islam ajar pada kita, Quran sendiri ajar pada kita, ma khalaqta hadza batilan. Allah Ta'ala tidak akan cipta satu benda ni secara sia-sia. Tak. Dia buat mesti ada sebab. Jadi, sebab perkataan Nabi, tindakan Nabi, Quran, suruhan Quran, larangan Quran, mesti ada sebab. Dan bila kita sebut larangan, larangan tu tak semestinya haram. Larangan ni ada 2. Satu larangan haram, satu lagi larangan makruh. Larangan makruh maksudnya, tak boleh makan bawang mentah. Nabi pernah sebut, la taqrab hadhi indal masjid. Jangan kamu hampiri bawang ini. Nabi syarat kepada bawang lah ketika pergi masjid. Sebab apa? Bau mulut. Bukan kerana bawang tu memberi implikasi kesihatan, no. Sebab kalau kadang-kadang bawang memberi kesihatan pada badan manusia. Petai, dia memberi implikasi kesihatan pada manusia. Tetapi Nabi kata la taqrab hadhi indal masjid. Jangan kamu hampiri benda ni ketika pergi masjid. Sebab kalau kau makan bau mulut, kau akan mengganggu pada orang lain yang sembahyang. Itu maksud Nabi. Apakah larangan bawang itu larangan haram? Tak. Larangan makruh. Jadi sebab tu dia kena tengok, cek balik. Larangan tu sebab apa? Macam serupa juga bila sebut malaikat tak masuk rumah disebabkan anjing yang ada bawah rumah kamu, dalam rumah kamu. Okey, larangan tu larangan apa? Makruh ke haram? Satu. Yang kedua, larangan tu faktor dia apa? Kenapa larangan itu? Faktor kesihatan ke? Ataupun semata-mata anjing duduk pun terus malaikat tak masuk? Ataupun kerana anjing tu adalah anjing kurap ke? Anjing yang bawa kesihatan, membawa masalah kesihatan. Itu boleh dibahas balik. Benda tu memang dibahas oleh ulama lah. Begitu. Wallahualam. Banyak riwayat yang meragukan. Dia macam contoh macam mana contoh macam satu hadis Nabi SAW. Benda ni saya pernah bahas dekat satu program yang dianjurkan oleh IKD lama dah. Bila Nabi SAW kata man baddala dinahu faqtulu. Ini berkait dengan isu murtad. Barang siapa yang tukar agamanya, kita kena bunuh orang itu. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Dan kita kena faham, Imam Bukhari bukan Nabi. Imam Bukhari ni ulama macam biasa. Bermaksud dia adalah memungkinkan melakukan kesilapan. Ihtimalul khata', memungkinkan dia melakukan kesilapan. Jadi memungkinkan dia melakukan kesilapan, bermaksud hadis ni tidak, bila dia riwayat mesti sahih, tak semestinya. Tidak hairan ada ulama yang pergi kritik sanad hadis tersebut. Namanya Imam Ibn Salah. Dia pergi kritik. Dia menyatakan Imam Bukhari ada kesilapan dalam memahami orang yang bernama Ikrimah Maula Ibn Abbas, perawi hadis. Ada seorang nama Ikrimah. Ikrimah ni dikaji ada masalah. Jadi mengikut pandangan Ibn Salah, hadis ni adalah hadis yang lemah. Faham tak? Jadi walaupun popular di kalangan kita hadis sahih, sebab di riwayat Imam Bukhari, adakah betul dia lemah? Tengok pula pandangan ulama yang lain. Hadis yang melarang muzik contoh. Nabi kata yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Diharamkan akan berlaku satu zaman pada umat aku
dia akan halalkan zina, dia akan halalkan sutera, dia akan halalkan arak, dan dia akan halalkan muzik. Hadis Nabi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih. Tetapi rupa-rupa Imam Ibn Hazmin, seorang ulama dalam Sunni, bukan kerangka keluar Syiah lagi ni. Baru dalam kerangka Sunni baru. Ulama Sunni sendiri, macam Imam Ibn Hazmin kata, hadis ni adalah hadis yang lemah. Penentuan hadis itu sendiri tu ada problem di kalangan ulama sendiri. Faham tak? Serupalah isu-isu sebegini. Itu maksud dia. Sebab itu ada seorang ulama, namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Bukan Imam Ghazali. Dia ulama dulu, ni kemudian dah. Tapi nama Syekh, ni kawan Anwar Ibrahim. Dan meninggal lah orang Mesir. Syekh Muhammad Ghazali ni guru pada Qaradawi. Guru pada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia selalunya orang membahaskan hadis itu, mereka melihat kerangka sanad itu, dipanggil riwayat, lebih didahulukan daripada dirayah. Logika. Bermaksud kalau kita tengok sanad Imam Bukhari riwayat, sanad dia pam-pam-pam, sahih, maka kita berhujang hadis itu. Syekh Muhammad Ghazali tak. Dia kata logik itu lebih didahulukan. Logik lebih didahulukan. Maksudnya, kalau kita tengok hadis, lepas tu kita compare dengan beberapa pengamalan perubatan, sosiologi, geografi, bla bla bla, kita kaji, memang benda tu bercanggah. Hadis tu perlu dikaji balik. Tu ulasan daripada Syekh Muhammad Ghazali lah. Lepas tu yang riwayat sanad-sanad, dia hanya mengukuhkan sahaja je hadis. Dia bukan sebagai induk kekuatan. No, bukan. Itu dibahas oleh Syekh Muhammad Ghazali lah. Sebab tu ada debate pasal tentang bapa Nabi SAW ni syurga ke neraka. Sebab dalam Quran tidak pernah menyatakan bapa Nabi syurga ke neraka. Contohlah perbincangan tu. Tetapi hadis ada. Hadis ada. Bila sahabat kita tanya Nabi, kaifa abauna? Macam mana bapa kami dulu? Nabi kata, fa inna abi wa abaka finnar. Bapa aku, bapa kamu semua neraka. Kata Nabi SAW. Syekh Muhammad Ghazali bahas hadis ni. Dia kata, problem. Sebab apa problem? Sebab bercanggah dengan Quran. Quran kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Pada zaman tu mana ada rasul? Jadi dah bercanggah tu. Macam mana ni? Nabi Abdullah ayah Nabi SAW kata neraka ni masuk neraka, sedangkan zaman tak ada Nabi. Celah-celah antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan? Macam mana? Berlakulah perbincangan di kalangan ulama fiqh. Antara ulama disebut seketika itu, dia kata ayah Nabi ni syurga berdasar umum Quran. Dan tu hadis kata fa inna abi wa abaka finnar. Abi tu, bapa aku di sini bukan merujuk pada Abdullah, merujuk kepada Abu Lahab. Pak saudara Nabi juga. Tapi sebab orang Arab bila panggil bapa itu abi, bapa aku, walaupun pak saudara. Maknanya dia jangan bercanggah dengan logik dan jangan bercanggah umum Quran. Sekarang macam kita sebut, tak ada pun sebut anjing ni begini-begini, tapi ada hadis. Dia kena bahas balik. Dia kena nilai balik dalam penghujaan tersebut begitu.